Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Okay, so saya akan sambung kuliah kita berkenaan dengan Q. So last kuliah saya stop ataupun saya berhenti di mana? Okay, di sini. Okay, di slide ini itu berkenaan dengan DQ. Okay, sekarang ni saya nak ulang balik berkenaan dengan operasi DQ. Okay, sebab sebelum ni ada masalah dari segi gambar aja. Okay, so ini adalah gambaran sebelum berlakunya. Ini adalah gambaran sebelum berlakunya proses DQ atau proses penghapusan data. Ini adalah gambaran setelah berlakunya penghapusan data. Okay, sekarang ni konsep dia formulanya adalah sama seperti in Q. Kalau in Q, back index akan berlaku, back index plus 1 akan berlaku di hadapan, tapi untuk yang DQ, front index plus 1 akan berlaku di belakang. Okey, di belakang maksud pada item yang pada baris yang kedua lah. Di sini berlaku pada baris yang pertama. Okey, untuk operasi modulus, untuk insertion ataupun NQ. Tetapi untuk DQ, okey, so proses modulus akan berlaku pada second statement. Okey, sekarang ni kita tengok, kita menggunakan formula tersebut. Okey, setakat ini prime index akan memegang ataupun akan menyimpan nilai indeks kosong. Maksud ini adalah item yang terawal yang kita masukkan ke dalam Q. Okay, dan back index ni akan memegang ataupun akan menyimpan nilai indeks 2 sebab sini akan dianggap sebagai item yang terakhir yang dimasukkan ke dalam Q. Okey, sekarang ni kita nak melakukan proses data addition iaitu DQ operation. So dengan menggunakan formula yang tertera yang you all boleh tengok di sini, itu item sama dengan Q prime index. Okey, prime index sekarang menyimpan nilai indeks kosong. So dia akan, bila you ganti nilai prime index, so dia akan jadi seperti ini. So bermaksud Q kosong, Q indeks kosong iaitu A akan diberikan kepada item. Sekarang item A akan di-remove. Okey, akan di-remove, akan dihapuskan. Kemudian kita akan tengok kemudian next statement akan dilakukan iaitu prime index plus 1. Prime index, sekarang prime index adalah nilai front index. Okay, nilai front index adalah kosong ditambah dengan 1, kemudian modulus 5. So 0 tambah 1 itu 1, modulus 5, 1 dibagi 5, so bakinya adalah 1. So bermaksud nilai front index akan berubah daripada 0 kepada 1. Okay, kepada 1. So 1 dalam konteks ni, 1 ni dia merujuk kepada item B yang disimpan setelah item A dihapuskan. Okay, setelah item A dihapuskan. Okay, apabila item A dihapuskan, so front index dia akan berubah daripada 0 kepada 1. 1 ni adalah menyimpan, indeks 1 ni menyimpan item B. So sekarang front index bernilai 1. Itu yang merujuk kepada item B. Sekarang ni item B menjadi item yang terawal setelah A dihapuskan. Sebelum ni ini merupakan item yang terawal. So setelah ini dihapuskan, so sekarang ni item terawal akan diambil alih oleh item B. So C back index tidak berubah sebab back index akan berubah apabila berlaku kemasukan data. Okey. Ini adalah basic operation untuk circular array. Okay, untuk Q. Okay, pertama dia menggunakan constructor. Constructor dalam konteks ini kita menggunakan Q array, iaitu menggunakan array. So dalam constructor ini akan berlaku penciptaan objek bagi array. Okay,
is empty akan menentukan sama ada Q array adalah kosong ataupun tidak. Enq empty seperti sebelum ni, so gunanya untuk kita nak add data dalam Q array, okay, dengan menggunakan satu parameter get. Okay. So get front akan retrieve nilai terawal. Okay. Dia akan retrieve nilai terawal yang terdapat di dalam Q. Okay. Item terawal adalah item pertama yang dimasukkan di dalam Q, yang telah dimasukkan ke dalam Q tanpa menghapuskan data tersebut. DQ bermaksud dia akan sistem akan retrieve dan remove. Okay, remove data bagi data yang terawal, iaitu data yang ditunjukkan oleh front index. Okay. Kemudian clear, so dia akan clear semua data di dalam Q. Display, dia akan display data semua di dalam Q. So bila kita tengok di sini front index dan back index ni, dia adalah kita panggil sebagai counter, senang. Okay. Dengan kata yang lain, dia adalah counter di mana dia akan memegang nilai index. Okay, memegang nilai index. Contoh front index akan memegang nilai index di mana indeks tersebut mengandungi item yang terawal. Okay, ataupun kita sebut sebagai the oldest item. Manakala back index akan memegang nilai indeks di mana indeks tersebut mempunyai data yang the newest item yang kita masukkan ke dalam Q, ataupun last item yang kita masukkan ke dalam Q. Itu adalah berkenaan dengan front index dan juga back index. Okey, kemudian apa lagi? Ini adalah contoh kod. Okay. So kita gunakan Q array. Okay, Q array. So ini adalah, kita tahu ini adalah constructor bagi kelas. Okay. Constructor bagi kelas Q array. Okay. Q array ni adalah kelas. Okay. Q array ni adalah kelas yang melambangkan kepada Q array. Okay, ini adalah constructor. Okay, ini adalah constructor bagi kelas Q array, di mana di dalam constructor ini kita akan membuat proses penilai awalan ataupun kita sebut sebagai initialization process. Okay, so di mana dalam constructor kita akan create array size bergantung kepada input yang dimasukkan. Contoh di sini Q array. Okay, contoh yang kita masukkan di sini adalah Q array. Q sama dengan new Q array 4. So apa maksudnya? So sistem akan create objek daripada kelas Q array. Okay. Kemudian setelah objek di-create, kemudian sistem akan panggil constructor bagi kelas Q array yang mempunyai satu parameter, iaitu yang berjenis integer. So 4 akan dipas kepada new size. So nilai new size adalah 4. So nilai new size iaitu 4 akan diberikan pada sini. So dia akan jadi Q equal to new string 4. So bermaksud array yang bersaiz 4 akan dihasilkan. Okay, array yang bersaiz 4 akan dihasilkan. So di sini dia akan beri nilai awal. Front index adalah kosong. Okay. Kemudian back index adalah negatif 1. Okay. Buat masa ni nilai front index adalah kosong. Itu merujuk pada index kosong, dan back index adalah negatif 1. Sebabnya adalah apabila berlaku kemasukan data, nilai back index akan ditambah 1. Okay. So bila item bermasa ni akan jadi kosong. So ini adalah proses kita sebut sebagai initialization process. Okay. Kita nak initialize, okay, memberi nilai awal.
Okay, kemudian enqueue kita dah tahu sebelum ni gunanya adalah untuk kita nak memasukkan data, kita nak add data dalam queue. So seperti biasa, sama seperti stack, enqueue juga sebelum kita nak add data ataupun kita nak memasukkan data dalam queue, kita perlu check terlebih dahulu sama ada full ataupun tidak. Okay, so di sini bermaksud jikalau queue adalah full, so bermaksud is full dia akan return is full, okay, is full dia akan return true. Dalam kes ini is full akan return true apabila queue penuh. Okay, apabila queue is full. Apabila queue telah penuh, so is full akan return true. So cannot be added because queue is full. So jikalau queue tidak full, bermaksud ada lagi ruangan yang boleh disimpan di dalam queue, so sistem akan pergi di bahagian ini. Okey, so apa maksudnya? Contoh katakan yang queue belum lagi kosong, queue belum lagi penuh. Okey, queue belum lagi penuh. So bila kita buat bila sistem membaca statement ini, queue.enqueueAli, Ali akan diberikan kepada entry. So bermaksud sekarang ni is full adalah false. Sebabkan katakan buat masa ini queue belum lagi penuh. So dia akan membaca statement selepas else. So dia akan pergi di sini. So nanti kita akan tunjuk contoh dia. Okay. Ini adalah berkenaan dengan enqueue operation. Kita tengok di sini. Okay, ini adalah enqueue operation. Okay, apabila queue tidak penuh. Okay, tidak penuh, tidak full. Okay, tidak full. Ini adalah statement yang terdapat di dalam konstruktor array queue. Di mana? Di sini. Okay, ini adalah konstruktor bagi kelas queue array. Okay, sekarang kita tengok di sini. Okay, katakan sekarang ni apabila array queue, apabila kelas array queue di-create, okay, so apa yang terjadi? So satu array kosong ataupun satu queue array akan dicipta, okay, akan di-create. Okay, so di dalam konstruktor bagi kelas array queue, so kita akan buat proses penilai awalan ataupun initialization process. So front index akan bernilai kosong. Okay, so front index akan bernilai kosong. Back index akan bernilai -1 sebab belum ada lagi data. Build item adalah sama dengan kosong sebab belum ada lagi data. Ini apabila kelas array queue di-create. Okay, sekarang ni bermaksud queue adalah empty. So sekarang ni bila kita tengok di sini, okay, kita akan masukkan A. enqueue A. Ini adalah item yang pertama. Item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue. Okay. Ini adalah item yang pertama. Okay. Ini adalah item yang pertama yang kita masukkan ke dalam queue. enqueue A. So bila dicek, adakah sekarang ni nilai terkini adalah front index adalah kosong, back index adalah -1 dan build item adalah kosong. Apabila kita create new empty queue. Okay, kita nak tengok apabila kita nak gunakan enqueue, so dia akan check method is full. Okay, method is full akan return true jika queue adalah full. Okay, method is full akan return false apabila queue tidak full. Okay, contoh sini saya nak tunjuk dulu method is full. Sekarang ni kita tahu setakat ini nilai bagi front index adalah kosong, back index adalah -1 dan build item adalah kosong. So di mana? Di mana is full? Di sini. Okay, di sini. Ini adalah is full. Okay. Tadi apabila kita create kelas
kita create objek daripada kelas array Q. So kemudian kita nak masukkan data. Okay, kita nak masukkan data A. So dia akan check lebih dahulu. Okay, apa yang method is full ni. Okay, saya ulang balik. Okay, so dalam konteks ni saya ingat ada berapa? 1, 2, 3, ada 5. Sepatutnya sini adalah saya buat. Sepatutnya sini ada 5. Kalau kita berdasarkan kepada contoh. So bermaksud di sini 5. So 5 akan dipas kepada new size sebab dia akan panggil constructor bagi kelas Q array. So 5 akan dipas kepada new size. So new size, so dia akan buat Q equal to new string 5. So akan create satu array Q yang bersaiz 5. So bersaiz 5, so maksud dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi seperti ini. So apa maksudnya? Find index akan kosong, back index -1 dan build item adalah kosong. Build item adalah kosong. So belum ada lagi data. So tetapi apabila kita melakukan proses kemasukan data iaitu NQA, so dalam NQ method apa yang dia buat adalah sebelum ni pada stage ini dah faham bahawa yang ni nilai find index adalah kosong, back index adalah -1 dan build item adalah 1. Sekarang kita nak tengok. Sebelum kita nak masukkan data, kita kena check sama ada, kita akan check sama ada Q adalah empty ataupun full. Okay, sama ada Q adalah full ataupun tidak. Okay, so kalau tidak full, so kita boleh simpan data. So sekarang ni kita nak tengok is full. Tapi you harus ingat, apabila kita buat 5, so size array adalah 5. Size array ataupun size bagi array Q array adalah 5. So apa maksudnya? 5 maksud size array ataupun kita sebut sebagai Q.link. Q.link adalah 5. Q.link adalah 5 sebab size array adalah 5. Dan masa ini build item adalah kosong, prime index adalah kosong, base index adalah -1. Okay, sekarang kita NQA. QA kita akan panggil is full. Kita nak tengok is full. Method is full. Okay, method is full. Okay, apabila dipanggil method is full di dalam method, apabila method is full dipanggil di dalam method NQ, so apa yang akan terjadi di sini? Sekarang ni build item tadi adalah kosong sebab kita baru create array Q tadi. Build item adalah kosong. Kosong lebih besar atau sama dengan Q.link. Q.link tadi kita create 5, size 5. Kosong lebih besar atau sama dengan 5. Kosong lebih besar atau sama dengan 5, dia akan return false. Sebab kosong adalah kurang daripada 5. Tapi bila di sini kosong lebih besar atau sama dengan 5, so dia akan jadi false. So dia akan return false. Dia akan return false. Okay. So dia akan return, sini dia akan jadi false. Dia bukan true. False bermaksud Q belum lagi penuh. So dia akan pergi ke sini. Apa yang terjadi di sini adalah kita gunakan formula ni. Sama aja. So dia akan buat, sekarang ni kita tahu nilai prime index, back index -1, prime index adalah kosong, back index adalah -1 dan build item adalah kosong. Semasa dalam stage ini. Kemudian sekarang bila kita masuk A, okay, so dia is full adalah false, so dia akan implement this statement. Dia akan implement this statement sebab ini adalah false sebab bilang item itu kosong lebih besar atau sama dengan 5, dia akan jadi false. So false dia akan buat ini, dia akan pergi ke sini. So apa yang terjadi? So nilai back index, okay, kita ulang balik, nilai back index iaitu di sini adalah nilai back index. So nilai back index dalam stage ni dia adalah -1. So -1 tambah 1.
negatif 1 tambah 1 menjadi kosong. Kosong modulus Q.link adalah 5. Kosong modulus 5. So dia akan jadi kosong dibagi 5 berbaki kosong. So back index akan menjadi nilai kosong. So Q back index, Q kosong sama dengan entry adalah A. Q kosong adalah A. So A akan disimpan pada pada Q index kosong. Okey, selesai. Sekarang ni kita tahu nilai terkini bagi find index still lagi kosong dan back index telah menjadi kosong daripada negatif 1. Back index menjadi kosong. Okey, so bilangan item bila berlaku kemasukan data, bilangan item akan jadi plus. Akan menjadi daripada kosong akan menjadi 1. Okey, so di sini ada ada dua perubahan yang berlaku. Pertama, nilai bagi back index. Okay, nilai bagi back index daripada negatif 1 menjadi kosong dan bilangan item daripada kosong menjadi 1 sebab ada satu item. Okey. Kemudian NQB, kita nak masukkan B, okey pula. Okey. B, so bila dicek is full, kalau kita melihat pada method is full, okay, bila kita melihat kepada method is full, apa yang terjadi? Sekejap, saya nak buat timing sekejap. Okay, kita lihat sekejap.